Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang kita ni adalah tapak kepada Masjid Kampung Laut yang asalnya di mana masjid itu dibina. Dan hari ini kita menyaksikan kembalinya Masjid Kampung Laut yang dipindahkan dahulunya ke Nilampuri berdekatan dengan Kias. Dan hari ini kita melihat bagaimana ianya dibina semula di belakang ini untuk diletakkan di tempatnya yang asal dan memberikan satu signifikan dalam konteks sejarah di mana masjid yang dipindahkan ke Nilampuri dahulu mungkin dipindahkan di atas tujuan pendidikan untuk memperlihatkan bahawa institusi masjid dalam konteks pendidikan dan dekat dengan pelajar-pelajar untuk memahami sebagai satu institusi pendidikan. Kini dikembalikan pula ke tapaknya yang asal di mana ia memberikan satu signifikan ataupun kepentingan baru khususnya dalam konteks sejarah. Di mana dalam konteks sejarah ini dipulangkan semula di tempatnya yang asal dan berdekatan dengan tempat yang asal itu kita akan melihat surrounding ataupun di sekitar Masjid Kampung Laut itu rumah-rumah yang masih lagi sebahagiannya perlu dipelihara untuk mengekalkan warisan sejarah yang ada, khususnya dalam konteks pengaruh Islam yang mempengaruhi rumah-rumah orang-orang Melayu di sekitar Kampung Laut. Dan juga kalau kita lihat bagaimana di tempat yang asal inilah, di kawasan inilah dijumpai mata wang siling dinar yang menjadi satu hujah kepada Dr. Wan Azmi pernah memegang dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan, di mana melalui dinar ini yang memperlihatkan bahawa di situ wujudnya kerajaan Islam di Kelantan yang berjaya tegak sebagai sebuah kerajaan, di mana ini merupakan satu perkara yang sangat signifikan. Dan kalau bangunan ini berjaya dibina dan di situ ada menjadi satu spot kepada pelancong-pelancong akan datang dan melawat sendiri. Tapak warisan yang pada pandangan saya dalam konteks dakwah kita boleh mengembalikan semula konsep dakwah, latar belakang dakwah, perspektif dakwah kepada tempatnya yang asal. Kalau kita melihat dalam perspektif Al-Quran menyebut ada yang secara umum, ada yang secara khusus berkaitan dengan tempat-tempat. Kalau kita tengok dalam konteks kenabian, Nabi itu disebut, dan intipati perjuangan Rasulullah ataupun perjuangan Nabi-Nabi dalam Al-Quran itu disebut sama ada secara khusus ataupun secara umum. Dan dia juga dinyatakan tempat-tempat ataupun lokasi sejarah mereka berada, sama ada Ushabul Kahfi ke di perjuangan Nabi Musa dengan Fir'aun ke. Dan ini kita boleh dapati hanya kalau kita tengok dalam konteks Malaysia ni pada tahun 1900 tak silap saya, apabila TV3 menyiarkan jejak Rasul, dan pada ketika itulah kalau kita lihat bahawa orang-orang di sini secara jelas melihat tapak-tapak sejarah ataupun cerita-cerita sejarah yang disebut dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi-Nabi itu wujud sebenarnya. Memanglah kalau kita lihat dahulu mereka mempercayai sebagai satu akidah atau iman mereka kepada Al-Quran, tetapi untuk melihat secara nyata apa yang berlaku dalam sejarah Nabi-Nabi itu mereka boleh melihat kubur para Nabi. Dan hari ini kita boleh explore tempat-tempat sejarah ataupun lokasi-lokasi sejarah itu secara nyata. Dan ini merupakan satu usaha kerajaan negeri yang sangat baik untuk menjelaskan bahawa kita tidak putus daripada sejarah masa silam yang boleh memberikan gerak dakwah itu kepada masa depan yang sangat cemerlang. Dan berdasarkan kepada itu saya rasa dan saya yakin bahawa kajian-kajian mampu digerakkan untuk explore dengan lebih lanjut kegemilangan dakwah yang ada di Kelantan yang terkenal dengan julukannya Serambi Mekah, mempunyai masa lepas yang sangat gemilang, dan bukan hanya masa kegemilangan di zaman Islam tetapi juga sejarah-sejarah yang melibatkan kerajaan Buddha yang pernah bertapak di sini di kawasan Kelantan ini. Dan pada masa yang akan datang ia akan mengembangkan khazanah, khususnya khazanah Islam dan khazanah dakwah di negara kita. Sekian. Terima kasih.